Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya dan rakan kumpulan saya akan membentangkan tentang kertas kerja ISC 402 iaitu personality keibubapaan. Sebelum kami bentangkan dengan lebih lanjut lagi, saya akan memperkenalkan diri saya iaitu Nur Aina Amalia binti Ibrahim dan rakan kumpulan saya iaitu Muhammad Taufik Hidayat bin Rusli. Kedua-dua daripada kami dari kelas CS 2414C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi personality. Secara umumnya, personality atau lebih asyik disebut sebagai kepribadian ialah satu cabang psikologi untuk mengkaji tentang kepribadian atau proses individu lain untuk menjadikan kita sebagai seorang manusia. Yang pertama, definisi personality berasal daripada perkataan Latin iaitu persona yang bermaksud topeng atau pelindung muka. Ia merujuk kepada penampilan luaran seseorang individu. Menurut beberapa ahli psikologi, personality mempunyai banyak maksud. Antaranya ialah nilai, sikap, watak, persepsi, keupayaan, kepercayaan dan lain-lain. Menurut Abdul Majid 1997, personality adalah perkara yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, perasaan dan perlakuan manusia itu sendiri. Selain itu, Sigmund Freud mendefinisikan personality ini sebagai sifat-sifat yang digambarkan oleh seseorang atau tingkah laku yang boleh diperhatikan atau dirujuk oleh orang lain. Ia juga merujuk kepada perasaan-perasaan yang dialami oleh seseorang individu itu terhadap dirinya sendiri. Ramai para pengkaji mengatakan bahawa personality merupakan ciri-ciri yang dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh seseorang individu itu secara unik. Antara ciri-ciri yang mempengaruhi ialah psikologi, motivasi dan tingkah laku. Akhir sekali, personality menurut Kamus Dewan ialah kepribadian dan perwatakan. Ia juga berasal daripada perkataan Latin iaitu persona. Persona juga mempunyai banyak makna. Contohnya ialah ciri-ciri, kualiti dalaman dan luaran seseorang individu tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan lagi tentang definisi ibu bapa. Ibu bapa boleh ditarifkan dalam pelbagai cara. Konsep keibubapaan melibatkan ibu bapa tiri, ibu bapa kandung, ibu bapa angkat. Dalam konsep keibubapaan, ia mempunyai 3 elemen iaitu ibu, bapa dan anak. Anak pula boleh berada dalam 3 konsep iaitu anak tiri, anak kandung dan juga anak angkat. Ibu bapa ialah insan yang melahirkan atau membesarkan dan menjaga zuriat mereka. Mereka juga mewujudkan generasi baru dan mereka ialah insan yang paling terpenting dan paling teristimewa di muka bumi ini. Mereka juga sanggup berkorban apa sahaja untuk kebaikan dan keselamatan anak-anak mereka. Setiap pasangan di dalam rumah tangga memiliki cara masing-masing untuk mendidik dan membesarkan anak mereka. Gaya keibubapaan sangat menentukan jenis lingkungan di mana anak itu dibesarkan. Ada sesetengah ibu bapa yang memberi sepenuh perhatian kepada anak mereka dan ada juga suka mengabaikannya. Pakar psikologi membahagikan gaya keibubapaan kepada 4 iaitu autoritatif, authoritarian, permisif dan pengabaian. Gaya yang pertama ialah autoritatif. Dalam kata lainnya ialah berwibawa. Maksud autoritatif ialah ibu bapa mengawal dan bertanggungjawab terhadap anak-anak. Gaya ini lebih bersifat kepada demokratik. Dalam gaya kedua iaitu authoritarian, ibu bapa berkuasa penuh dalam mengawal anak-anak tetapi kurang bertanggungjawab. Yang ketiga iaitu permisif. Ibu bapa mesra dan bertanggungjawab tetapi lemah dalam kawalan. Dan terakhir pengabaian iaitu ibu bapa tidak menghiraukan dan tidak menghargai anak-anak mereka. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kesan kepada anak mengikut setiap gaya keibubapaan. Anak yang berada dalam gaya autoritatif ini lebih tinggi berkeyakinan diri dan pengawalan dan mempunyai pengawalan emosi yang baik. Mereka juga mudah bergaul dan mempunyai pencapaian akademik yang lebih cemerlang. Yang kedua, authoritarian. Anak dalam gaya ini pula lebih kurang berkeyakinan diri dan lemah kelakuan. Mereka juga tidak suka bergaul dan mempunyai pencapaian akademik yang sederhana sahaja. Yang ketiga, permisif. Kesan kepada anak
Di dalam gaya permisif ini ialah tinggi berkeyakinan diri tetapi kurang bertanggungjawab. Mereka suka suarakan kata hati dan mereka sukar menjaga persahabatan. Mereka juga kurang berminat untuk ke sekolah. Yang terakhir ialah pengabaian. Kesan kepada anak yang berada di dalam gaya keibubapaan pengabaian ini ialah kurang berkeyakinan diri, dalam erti kata mereka benci dengan diri mereka sendiri. Mereka juga suka menyembunyikan perasaan dan juga suka mengasingkan diri. Oleh sebab itu, pencapaian yang dicapai dalam akademik oleh anak yang berada di dalam kategori ini sangatlah lemah. Objektif melalui tajuk pembentangan kami iaitu personaliti keibubapaan. Objektif yang pertama ialah untuk mengetahui definisi keibubapaan menurut Islam dan definisi keibubapaan mengikut Barat beserta teori mereka. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pendidikan keibubapaan ataupun gaya asuhan dan kesannya kepada dunia hari ini. Objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti cara-cara pendidikan ibu bapa menurut Islam merujuk kepada kitab Abdullah Nasih Ulwan. Objektif yang keempat adalah untuk mengkaji impak pendidikan keibubapaan yang berlaku pada hari ini. Dan objektif yang kelima, mengetahui apa yang dimaksudkan dengan hadis pendidikan bermula daripada rumah. Seterusnya kita beralih kepada definisi keibubapaan. Jadi dalam topik ini saya akan menyentuh keibubapaan menurut Islam, keibubapaan menurut Barat dan yang terakhir sekali teori-teori perkembangan manusia mengikut Barat. Poin pertama yang saya akan sentuh dalam definisi keibubapaan ialah keibubapaan menurut Islam. Menurut Islam, anak-anak adalah amanah dari Allah yang diberikan kepada ibu bapa untuk dipertanggungjawabkan. Ibu bapa bertanggungjawab dalam menghidupkan nilai rasa ketuhanan dalam diri anak-anak serta mengajar anak-anak dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Islam untuk sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibu bapa sekiranya tidak berbuat demikian akan menanggung dosa kerana anak-anak tidak melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan untuk dilakukan oleh seorang mukmin. Pendidikan awal anak-anak bermula daripada rumah, di mana ibu bapa adalah pendidik utama di rumah buat anak-anak. Pembangunan potensi anak-anak meliputi pembangunan minda iaitu IQ, fizikal PQ, spiritual SQ dan juga emosi EQ. Poin yang kedua ialah keibubapaan menurut Barat. Masyarakat Barat ataupun ibu bapa Barat sangat menitik beratkan pendidikan moral anak-anak berbanding akademik. Pembangunan moral anak-anak sangat penting kerana hal ini akan mempengaruhi perkembangan psikologi anak-anak sepanjang proses pembesaran anak-anak. Hal-hal yang diajarkan oleh ibu bapa di rumah terhadap anak-anak sangat mempengaruhi karakter ataupun sikap anak-anak. Maka, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk anak-anak, bukan sahaja pembangunan akademik, malah dari sudut pendidikan moral. Ibu bapa Barat sangat mementingkan komunikasi yang santun, di mana ibu bapa Barat tidak menggunakan kekerasan sebagai hukuman saat anak-anak melakukan kesalahan. Kerana pada mereka, kekerasan hanya akan menambahkan beban pada anak. Ibu bapa Barat lebih memilih untuk mendidik anak-anak akan kesalahan yang anak lakukan berbanding memarahi anak itu. Selain itu, ibu bapa Barat melatih anak-anak untuk berdikari daripada kecil. Apa yang dimaksudkan dengan mendidik anak-anak atau melatih anak-anak untuk berdikari daripada kecil? Anak-anak perlu membiasakan diri untuk melakukan semua perkara sendiri atau menyelesaikan masalah sendiri tanpa terlalu bergantung pada ibu bapa sepenuhnya, walaupun dari segi kewangan. Kerana saya pernah lihat pada dalam satu situasi anak-anak Barat ini menguruskan sendiri barang-barang keperluan dalam rumah, seperti mereka melakukan mengumpul kupon-kupon diskaun. Saya ada di dalam
video-video di dalam YouTube. Seterusnya, anak-anak dibiarkan untuk membuat keputusan sendiri tanpa terlalu dikongkong oleh ibu bapa. Ibu bapa barat sangat mengambil pendekatan untuk berbincang dengan anak-anak tentang masalah yang dihadapi oleh mereka. Mereka membiarkan anak-anak untuk memilih mengikut kehendak mereka dengan penuh tanggungjawab. Di samping itu, ibu bapa barat sangat menekankan anak-anak agar membiasakan diri dengan persekitaran luar dengan melakukan banyak aktiviti luar seperti bercuti dan menjelajah ke tempat baharu ataupun bercuti ke negara lain. Ibu bapa barat akan mendidik anak-anak mereka tentang impak positif dan negatif aktiviti luar yang mereka lakukan. Kita beralih pula kepada teori-teori perkembangan manusia mengikut barat. Saya akan kupas 4 teori perkembangan manusia mengikut barat. Jadi, teori yang pertama ialah teori keperluan Maslow. Maslow memperkenalkan teori piramid yang menjelaskan bahawa manusia berkembang bermula dari bawah, iaitu ia harus memenuhi keperluan fisiologi, iaitu keperluan tubuh, dan berakhir dengan kesempurnaan kendiri. Seterusnya, teori yang kedua ialah teori psikoseksual Freud. Freud menekankan tentang perkembangan individu yang dipengaruhi oleh kuasa psikologi, biologi dan juga seks. Freud memperkenalkan 5 tahap perkembangan personaliti, iaitu tahap pertama, peringkat oral, lahir hingga 12 atau 18 bulan. Tahap kedua ialah peringkat anal, 12 hingga 18 bulan hingga 3 tahun. Tahap ketiga ialah peringkat falik, 3 tahun hingga 5 atau 6 tahun. Tahap keempat ialah peringkat latency, 5 hingga 6 tahun hingga 11 tahun. Dan tahap yang kelima, tahap terakhir, peringkat genital, balik dan ke atas. Teori yang ketiga ialah teori psikososial Erikson. Erikson menekankan bahawa dalam perkembangan manusia, faktor budaya dan sosial adalah penting. Perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dan juga sosialisasi. Jadi sini Erikson mengatakan bahawa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh budaya sekeliling dan juga cara dia berinteraksi. Dan teori yang keempat, teori perkembangan moral Kohlberg. Teori moral yang diperkenalkan oleh Kohlberg, di mana teori ini menerangkan bahawa moral seorang kanak-kanak itu terhasil dari proses sosialisasi, pendidikan, adat dan kebudayaan, dan juga ia berkait rapat dengan perkembangan intelek dan kognitifnya. Dengar cakap ibu ayah, jangan membantah. Ayat suruhan ini daripada ibu bapa ini jelas menunjukkan gaya asuhan yang pertama, iaitu authoritarian tiger ataupun authoritarian. Penekanan utama menerusi gaya asuhan ini adalah kepatuhan anak-anak kepada ibu bapa. Personaliti ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan ini adalah ibu bapa yang garang, tidak mesra dengan anak-anak dan kurang bertolak ansur dengan anak-anak. Cara ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan ini dalam mendisiplinkan anak-anak adalah bersifat kawalan dari segi masa dan kewangan. Turut juga dalam memilih kawan ataupun jadual, pemakanan dan apa sahaja yang mereka anak-anak lakukan. Memberi arahan dan melaksanakan hukuman kepada anak-anak jika melakukan kesalahan. Keputusan oleh ibu bapa tidak boleh dibantah oleh anak-anak dan anak-anak tidak boleh berbincang dengan ibu bapa tentang keputusan yang telah dilakukan. Ibu bapa akan menaruh harapan yang tinggi terhadap pencapaian dan tingkah laku anak-anak. Kesan-kesan daripada gaya asuhan authoritarian ini adalah anak-anak akan menjadi pemarah dan menjadi seorang yang agresif. Hal ini kerana anak-anak tertekan dengan cara ibu bapa mengasuh dengan cara memaksa dalam pelbagai perkara, seperti cara berpakaian, bercakap atau berinteraksi, memilih kawan dan juga pemakanan,
serta aktiviti harian yang dilakukan. Selain itu, anak-anak menyimpan dendam terhadap ibu bapa. Anak-anak menyimpan perasaan marah terhadap ibu bapa kerana dipaksa mengikut arahan dan tidak bebas untuk melakukan banyak perkara, serta rasa terkurung atau dalam erti kata lain, rasa terkongkong. Anak-anak tidak dapat melepaskan atau meluahkan perasaan marah tersebut kerana anak-anak takut untuk melakukannya. Ditambah lagi, anak-anak takut akan personaliti ibu bapa yang garang dan akhirnya anak-anak memilih untuk memendam rasa marah tersebut. Gaya asuhan yang kedua yang dilakukan oleh ibu bapa adalah autoritatif atau autoritatif dolphin, iaitu belajar dari kesilapan dan perbaikinya. Ibu bapa yang mengasuh anak-anak menggunakan kaedah ini bersifat tegas tetapi mesra dengan anak-anak. Ibu bapa akan mendengar pandangan daripada anak-anak dan bertolak ansur dengan anak mengikut keadaan. Namun begitu, bukan semua pandangan akan diterima oleh ibu bapa. Penekanan yang diberikan oleh ibu bapa terhadap anak adalah untuk belajar dari kesilapan yang dilakukan. Ibu bapa juga akan memberi penerangan kepentingan peraturan dan mengapa peraturan harus dipatuhi. Kesan-kesan daripada gaya asuhan ini kepada anak-anak adalah anak akan menghormati ibu bapa serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta pandai dalam mengawal diri, iaitu mengawal emosi dan tingkah laku. Anak-anak juga akan mempunyai tahap keyakinan yang tinggi dan kemahiran berkomunikasi yang baik serta berkebolehan dalam akademik dan bidang-bidang lain yang akan diceburi. Seterusnya, gaya asuhan yang ketiga adalah permisif atau permisif kangaroo. Gaya asuhan permisif ini antara gaya asuhan ibu bapa yang banyak dilakukan. Gaya asuhannya bersifat santai dan hanya bertindak apabila masalah menjadi serius. Personaliti ibu bapa yang melakukan gaya asuhan ini lebih mesra dan responsif terhadap anak-anak. Memenuhi kehendak anak-anak adalah penekanan utama dalam kaedah asuhan ini. Segala kemahuan anak dituruti dan susah untuk mereka menolak kemahuan anak-anak ini kerana dengan mengatakan tidak. Dan ibu bapa akan mudah berlembut hati apabila anak-anak mula mengamuk. Pendapat daripada anak-anak didengari dan kebebasan diberikan. Ibu bapa yang melakukan kaedah asuhan ini kurang atau tidak langsung menetapkan sebarang peraturan atau kawalan terhadap anak-anak. Dan anak-anak dibiarkan untuk mencari kebebasan sendiri tanpa dikongkong oleh ibu bapa. Jikalau hukuman dilaksanakan sekalipun, hukuman itu bersifat fleksibel. Kerana ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan ini akan mudah berubah hati apabila anak-anak mula marah atau mengamuk. Kesan daripada cara asuhan ini adalah kaedah ini melahirkan anak-anak yang kurang matang dan bosi, iaitu ibu bapa perlu menurut kehendak anak-anak. Kemudian anak-anak terlalu bergantung harap kepada ibu bapa dan segala kemahuan diberikan oleh ibu bapa. Anak-anak akan kurang keyakinan dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Selain itu, anak-anak juga akan kurang hormat kepada peraturan yang telah ditetapkan atau kepada orang lain. Pada anak-anak, jikalau mereka membuat salah atau sebarang kesalahan, ibu bapa masih ada untuk menyelamatkan atau membawa keluar anak-anak daripada masalah yang berlaku itu. Akhir sekali, iaitu gaya asuhan yang keempat ialah negligent panda, iaitu bebas berdikari untuk melakukan apa sahaja atau dalam maksud yang lebih mudah, pengabaian ibu bapa terhadap anak-anak. Personaliti ibu bapa yang menggunakan cara asuhan ini adalah ibu bapa yang sibuk dengan kerjaya sehingga tidak mempedulikan anak-anak. Ibu bapa ini akan memberikan jagaan anak ini kepada orang lain, seperti menghantar anak kepada pengasuh. Menghantar anak kepada pengasuh itu tidak salah, tetapi ia akan menjadi satu kesalahan apabila ibu bapa meletakkan sepenuhnya tanggungjawab yang sepatutnya dipikul atau digalas oleh ibu bapa terhadap penjaga tersebut. Ibu bapa juga kurang peduli akan emosi dan juga psikologi anak-anak. Sebagai contoh, ada segelintir ibu bapa yang menganggap anak-anak hyperaktif ini suatu perkara biasa, normal dalam pembesaran anak-anak. Tapi sebaliknya, anak-anak terlalu ligat atau hyperaktif ini membahayakan diri sendiri dan mengganggu orang lain. Okey, seterusnya ialah pendidikan ibu bapa menurut Islam. Yang pertama, contoh teladan.
kedua adat kebiasaan, nasihat dan bimbingan, pemerhati dan pengawasan, dan yang terakhir ialah denda dan hukuman. Seterusnya kita beralih kepada impak pendidikan terhadap kanak-kanak pada dunia masa kini. Isu pertama yang akan saya sentuh adalah isu penderaan kanak-kanak yang menjadi satu masalah global pada masa ini. Penderaan kanak-kanak merujuk pada penderaan secara fizikal dan emosi, penderaan seksual, kecuaian dan pengabaian terhadap kanak-kanak, termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial. Hampir 2,000 kes penderaan kanak-kanak dilaporkan di Malaysia. Terdapat 4 jenis penderaan kanak-kanak iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan juga pengabaian. Faktor utama yang membawa kepada berlakunya penderaan kanak-kanak adalah personaliti ibu bapa itu sendiri dan kurang ilmu keibubapaan. Norma masyarakat ibu bapa pada masa kini, kita dapat lihat bahawa ibu bapa alam cyber pada masa kini hanya mampu untuk membuat anak segelintirnya sahajalah, tetapi tidak pandai untuk menjaga anak-anak serta memberikan didikan yang baik pada anak-anak. Segelintir ibu bapa cuai atau culas dalam menjalankan tanggungjawab, ibarat melepaskan batuk di tangga sehingga nyawa anak terabai. Selain itu, segelintir ibu bapa lemah dalam mengawal emosi. Ada segelintir yang membawa masalah dari tempat kerja atau masalah dengan kawan-kawan, lalu anak-anak menjadi mangsa atau menjadi tempat untuk melepaskan marah. Ibu bapa yang lemah emosi mempunyai sikap-sikap negatif seperti kurang sabar, terlalu mengikut perasaan, panas baran dan suka untuk menenangkan diri. Segelintir anak-anak masa kini kurang atau tidak ada langsung diberikan didikan agama oleh ibu bapa. Sesetengah ibu bapa mempunyai sikap acuh tak acuh akan kekurangan didikan agama buat anak-anak. Malah ilmu agama yang utama seperti solat 5 waktu dan membaca Al-Quran turut didedahkan kepada anak-anak. Rentetan daripada ini, anak-anak menjadi cetek dalam ilmu agama, sehingga pada satu tahap anak-anak masih tidak tahu untuk mengaji ataupun tidak tahu untuk menunaikan solat 5 waktu dan juga rukun solat, walaupun usia telah mencecah remaja, serta tidak tahu membezakan perkara yang baik dan yang buruk, halal dan haram. Hal ini akan melahirkan remaja-remaja yang suka melakukan aktiviti-aktiviti tidak sihat seperti vandalisme, gangsterisme, merokok di bawah umur dan menjadi penagih dadah serta menjadi mak rempit. Kita juga dapat lihat anak-anak lebih gemar pergi ke kafe cyber, menghabiskan wang bermain permainan video. Hal ini ditambah buruk lagi jikalau ibu bapa itu sendiri tidak menghayati ilmu agama di rumah. Ada segelintir ibu bapa yang tidak melaksanakan atau tidak mematuhi syariat Islam serta melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat, seperti minum arak, berhibur di kelab malam dan tidak menunaikan solat 5 waktu. Penghayatan agama Islam itu sendiri tidak dihidupkan oleh ibu bapa dalam institusi kekeluargaan. Hal ini boleh menjadi ikutan pada anak-anak kerana pada pandangan mereka, ibu bapa mereka kelihatan gembira tanpa dikongkong oleh agama. Dan ini akan memberi contoh yang buruk pada anak-anak dan menjadi ikutan anak-anak bila mereka meningkat dewasa nanti. Ditambah lagi dengan kecetekan ilmu agama mereka. Isu yang ketiga ialah isu remaja lari daripada rumah. Isu ini merupakan isu yang sentiasa berlaku di Malaysia. Menurut Polis Diraja Malaysia PDRM, terdapat 3,450 kes remaja lingkungan 13 hingga 18 tahun lari dari rumah dalam tempoh 3 tahun sejak 1 Januari 2018 hingga 31 Januari tahun ini. Dan 70% adalah melibatkan remaja. Mengapa hal ini berlaku? Hal ini berpunca daripada remaja atau anak-anak yang ingin mencari kebebasan selepas lama hidup mereka dikongkong oleh ibu bapa di rumah. Segelintir ibu bapa terlalu mengongkong anak-anak dalam setiap perkara.
Hal ini menyebabkan anak-anak sentiasa rasa tertekan apabila berada di rumah. Ditambah buruk lagi apabila personaliti ibu atau bapa atau kedua-duanya yang bersikap garang atau mudah marah serta tidak mampu untuk mengawal emosi dengan baik. Di mana anak-anak menjadi lebih tertekan dan takut jikalau mereka tidak mencapai apa yang diingini oleh ibu bapa mereka. Maka, pendekatan yang diambil oleh anak-anak berpandukan akal yang kurang matang dan hanya inginkan kebebasan adalah lari dari rumah mengikut kawan-kawan atau kekasih. Seterusnya, pendidikan bermula dari rumah. Ibu bapa perlulah meluangkan masa mereka di rumah bersama anak-anak, bukan sahaja untuk sibuk bekerja di luar rumah tersebut. Perlukan struktur dan peraturan iaitu tegas dan konsisten. Dalam keluarga, sangatlah penting untuk menitik beratkan tentang kepentingan adab. Ibu bapa pula hendaklah hormati anak-anak dan remaja, iaitu mendengar tetapi bukanlah untuk menurut apa sahaja yang mereka minta. Seseorang anak itu perlulah ada sikap tanggungjawab di dalam rumah tersebut. Kesimpulannya, keibubapaan sangatlah penting pada zaman sekarang untuk menjadi contoh kepada anak-anak. Pendidikan anak-anak pula menjadi tonggak kepada ketamadunan dan kemajuan negara. Ibu bapa pula hendaklah sentiasa memberikan perhatian kepada anak-anak supaya tidak leka dan lalai dengan dunia zaman sekarang. Dan akhir sekali, ibu bapa hendaklah membentuk kepribadian anak-anak mereka mengikut 4 gaya keibubapaan yang positif. Okey, sekian sahaja daripada saya dan rakan kumpulan saya iaitu Muhammad Taufik tentang personaliti keibubapaan. Sekian, terima kasih.